Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ruknan min arkanid din. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyinal mujtaba Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz pengacara majlis, yang dimuliakan Ustazah Ketua Usrah Pengajian Muslimat di masjid kita ini dan masjid-masjid yang sekitarnya, muslimin dan juga muslimat yang hadir sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, pagi Sabtu 3 hari bulan 10 2020, kita harap hari ini menjadi hari yang berbahagia, yang ceria, kerana kita dapat berada dalam majlis ilmu di waktu duha, di waktu kesibukan kita. Nah, masa ni masa kita orang muslimat ni lorak juga sikit dah. Kalau boleh pergi pasar pagi tu rasa segar. Nah, boleh pergi pasar tani kau bahagia. Tapi kita pilih berada dalam majlis ilmu di rumah Allah Azza wa Jalla. Kita kata ini lebih bahagia, insya-Allah. Sebab kebahagiaan kita yang sebenar atas dunia ni dia panggil bahagia tapi sementara. Berapa lama agak-agak kita bahagia atas dunia ni? Berapa lama? Berapa baru lama? Awal lagi. Mana hak 70 ada? 70. Bahagia dah hidup 70 tahun. Berasa bahagia. Pasal apa bahagia? Sebab anak ramai. Alhamdulillah. Dia kata umur dia muda lagu. 40 tahun lebih 30 baru. Mana 70 tahun. Bahagianya ibu kita ni sebab apa? Sebab suka dapat duduk dalam majlis ilmu. Kita kata itu nikmat besar. Kalau mari majlis ilmu enggak ngantuk semua. Tak. Pergi pasar pagi baru segar semua. Itu yalah pagi sebab tak salah pergi pasar pagi. Jangan kata salah kau. Tak. Nak ceritanya kebahagiaan seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah apabila hati dia bahagia berada dalam majlis ilmu, apabila kita berbahagia boleh mengingati Allah Azza wa Jalla, boleh beribadat, maka kita itulah yang dikatakan kebahagiaan yang sengoti, yang hakiki. Sebab kalau kita bahagia duduk atas dunia ni, tidak digunakan masa yang ada ini untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita telah mensia-siakan masa Allah Ta'ala beri. Lagi panjang umur, lagi banyak peluang untuk kita menambahkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu ni dia panggil waktu duha. Waktu duha ni Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kata salatul awabin hina tarmadul fisal. Solat awabin. Apa makna awabin? Orang yang baik-baik. Orang juruh tu solat dia ketika mana? Ketika panasnya kaki anak unta. Bila kaki anak unta panas? Waktu ni, waktu duha, pukul 9.30, pukul 10 tu panas. Tapi pak kita sini tak ada nak panas, mengko hujan semua. Nah, kalau unta ada sini ketar dia pukul 9 pagi, tidak panas tak. Nah, cuma kita kena ambil hak asal. Asalnya waktu pagi duha ni, waktu anak unta hak tidur dia bangun dah. Dia bangun nak pergi cari makan kan. Nak pergi cari rezeki dia, duduk mana dia punya makanan, itu dia panggil waktu duha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan waktu duha ni dia panggil salatul awabin. Solat orang yang baik-baik. Kita mari tadi masuk masjid, solat duha ke tak? Dawak derah nak suruh yakin. Solat ke tak? Alhamdulillah. Kalau ada orang tak solat lagi, kita nak suruh bangun, nak denda. Yang pertama, jangan masuk dalam masjid bila setiap kali kita masuk masjid, kecuali uzur cerita lain. Nah,
mesti kita solat apa? Tahiyatul masjid. Alhamdulillah. Kalau kita masuk waktu duha, nak solat apa? Solat tahiyah ke solat duha? Dengar ni. Alik ni jawab. Solat tahiyah ke duha? Tahiyat dulu. Ni. Dia gini kaedah. Bila kita masuk dalam masjid, ada waktu duha, kita boleh terus solat duha 2 rakaat, tambah lagi 4 rakaat, kemudian jadi 8, jadi 10, dia boleh. Solat duha yang comelnya berapa? 8. Kalau paling banyak 12. Persederhana 4. Hak baik 2. Hak tak baik berapa? Tak rasa. Tu hak tak baik. Jadi kita jangan ambil hak tak baik. Kita akan ambil yang sederhana-sederhana. Kalau boleh, tapi kalau kita kata saya kalau 2, insya-Allah kita jaga semua. 2 tak apa, tapi semua hidup. Elok kalau kita boleh 4. Maknanya kalau kita masuk waktu duha, kita tak payah lagi niat tahiyatul masjid, kita terus niat solat duha 2. Tambah lagi 2. Tak sampai lagi penceramah, tambah lagi 2, boleh lagi. Duduk rumah tak ada kerja dah. Tambah lagi sampai 8, boleh. Dan paling maksimal angka duha ni sampai 12 rakaat. Ada riwayat tapi hak Nabi buat 8. Itu kaedah. Baik, kalau kita masuk orang dah azan, kita solat qabliyah. Tak payah lagi tahiyatul masjid kan. Tahiyatul masjid ni bila kita buat, bila kita masuk waktu larangan. Selepas solat asar. Kita mari lepas subuh, itu kena tahiyatul masjid. Sebab dia tidak ada solat khas kecuali solat bersebab. Apa dia solat bersebab? Kita ambil wuduk contohnya lepas asar. Boleh kita solat sunat, dia panggil solat sunat wuduk. Kan? Itu boleh. Baiklah, itu dari sudut waktu dan masa. Jadi alhamdulillah ana rasa gembira apabila para jemaah memberi jaminan jawapan yang mantap bahawa kita masuk tadi semuanya solat duha, kita kata alhamdulillah. Sebab hari ni bimbang di antara tanda-tanda kiamat ni orang masuk masjid pakai duduk. Terutama sekali waktu kita pergi nak akad nikah di masjid. Orang pergi kahwin ni berapa orang rombong yang pergi masjid? Berapa orang? Ada 50, ada 100, mungkin sampai 200. Cuba perhati, hak masuk masjid tu berapa orang yang membayar tol masjid. Kita masuk jalan raya kena ada tol. Masuk masjid ada tol ke tidak? Berapa dia tol dia? Solat jangan duduk. Kecuali solat tu tak kira lah duha ke, solat sunat qabliyah ke, solat sunat witir ke, yang penting ada solat. Mana kalau kita masuk malam, contoh kita mari 5 pagi, kita boleh niat tahajud pun tak apa. Kan? Salat qiyamul lail pun boleh. Itu dia panggil secara automatik dia bergabung dua tu. Salat duha, tahiyatul masjid tu masuk di bawah dia. Itu di antara ibadat yang masuk di bawah masing-masing. Baik, mukadimah tak boleh panjang sebab kita nak pergi kepada perbincangan kita yang panjang. Yang pertama kita masuk kepada risalah yang kuning ni. Dapat dah? Risalah warna kuning ni tajuk dia Fadilat dan Hukum Salat. Risalah salat, fadilat dan hukum. Jadi kertas kita ni penting untuk kita baca. Ana ambil sebahagian daripada ni sebab kita nak masuk kepada risalah yang kedua dan risalah yang ketiga. Ni kuning ni. Hari ni tiga risalah. Baik. Tengok nota kita. Solat ataupun disebut dengan nama sembahyang. Solat adalah rukun yang kedua dari rukun Islam. Rukun yang pertama kita apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Itu rukun yang pertama. Selesai daripada kita mengucap, apa yang kedua Allah Ta'ala beri apa? Solat. Sebab apa solat diletak rukun yang kedua? Kenapa? Siapa dia boleh jawab, kita cari hadiah hari ini, insya-Allah. Kenapa solat menjadi rukun yang kedua? Bukan puasa, bukan haji. Siapa jawab? Silakan.
Tak, jawab salah tak kena rendah. Jawab betul boleh hadiah. Ini betul. Nak hadiah ke tak sih? Dua tu ya. Sila. Kita bagi dua kumpulan. Dia ni 1, 2, 3. Kumpulan 2 ni awak silakan. Sila. Solat tiang agama. Kalau tak ada tiang, utuh habis. Baik. Lagi? Alik ni? Tak si jawab. Nak tiang juga. Ya? Hamba pada orang salah. Betul dah. Cuma kita nak jawapan yang orang panggil, orang dengar tu nampak sedap. Hak sani tak salah belaka jawapan tu. Betul belaka, tapi biar orang dengar tu bunyi gitu dah. Baik. Jawapan dia nya sebab ibadat solat dia ikut matahari. Ibadat lain ikut bulan. Orang tak kata mempuasa bila? Bulan Januari. Ada tak? Puasa bila? Bulan Ramadan. Haji? Haji bila? Zulhijjah. Haji. Tapi solat lah kita mula dengan Allah sebut aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Adalah dirikan solat apabila matahari sudah naik. Mana? Zuhur tu. Itu dalam bahasa dalam Quran solat nombor 1 dia letak zuhur bukan subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia paling gitu. Maknanya setiap kali bergerak matahari satu solat. Matahari duduk tengah langit condong sikit solat. Matahari duduk bayang dia tengah dah asar. Matahari jatuh maghrib. Matahari dah hilang isyak. Matahari nak mari pula. Itu dia panggil pergerakan. Karena itu solat menjadi rukun yang kedua sebab dia menjadi tiang agama dan menjadi tanda zahir kepada seorang itu Islam ke tidak Islam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut al-ahdu allazi bainana wa bainahumus salah. Anak tak baca satu-satu dia salah ni panjang. Tuan-tuan tengok, para jemaah tengok di nota tengok nombor 3 tu Nabi sebut apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian di antara kita dengan mereka, siapa dia mereka? Kita dengan sama-sama kita ni, orang Islam ni. As-salah. Mana kalau kita dengan Islam dengan agama ni janji ada solat. Faman tarakaha faqad kafara, siapa meninggalkan solat dengan sengaja maka dia jadi kafir. Cuma sini ada khilaf lah ulama. Ada ulama kata kalau dia tinggal, dia engkar, kafir orang itu. Tapi kalau dia tinggal tapi dia tidak engkar, kan? Dia kata saya percaya solat ni ada, cuma saya tak saya buat. Tak mau solat. Maka orang ni fasik. Tapi beratlah fasik tu, bukan main-main. Orang fasik ya, tak kafir. Jangan je fasik ni maknanya adik kafir sikit. Kafir abang dia, orang ni adik dia. Jadi berat. Kan? Macam mana kita nak kenal orang Islam? Kita tengok dia solat ke tidak. Jangan pula muslimat tanya, kami ni ada cuti sampai 2 minggu cuti. Paling lama orang perempuan boleh cuti tak solat berapa lama? 2 minggu. 2 minggu cuti. Itu Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada kita. Tapi ingat, cuti solat je tak payah ganti. Tapi kalau puasa cuti kena ganti ke tidak? Kena ganti. Ana baru jumpa seorang makcik mari. Dia kata, "Ustaz, saya ni baru tahu." Apa dia baru tahu? Puasa ni bukan macam solat. La ilaha illallah. Berapa umur makcik? Cucu Ramadah dia kata. Tak tahu bahasa apa, kita pergi belajar. Orang buat kuliah muslimat tak saya mari. Kuliah muslimi pun tak mari juga. Jadi bila nak mengaji, kerja dia ni kau duduk beranak. Tak apa kerja orang perempuan dah beranak tu. Kalau orang tak beranak, siapa nak tolong beranak? Jangan marah. Kan? Dia kata dia tak tahu. Dia ingat ke puasa tu macam semaya juga. Kan solat kita ni kalau cuti tak payah ganti.
Oh, kalau kena ganti gak penat lah kita. Nah. Alam, warna maya 2 kali tu. Hak ni, hak hari ni. Yang kedua, hak ganti. Jadi Allah Ta'ala ni rahmat dia. Kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Solat yang ditinggalkan tidak diganti. Itulah alhamdulillah nikmat. Puasa, oleh kerana puasa ni jarang-jarang. Setahunnya berapa? 30 hari je. Hari dalam setahun ada banyak mana? 360 hari. Takkan tak ada nak tak sempat kita nak ganti. Nah, alhamdulillah, maka puasa tidak seperti solat. Baik. Dapat dah jawapan tadi. Kenapa solat menjadi rukun Islam yang kedua? Boleh jawab? Sebab dia bersifat harian. Bukan sekadar harian, 5 kali sehari. Maknanya kita mudah kenal dia ni. Tak semaya 3 hari dah tu tak semaya. Laki-laki ke perempuan? Laki-laki. Laki-laki kita boleh pakah lalu. Dia ni tak semaya sebab apa? Kalau orang perempuan tak semaya, kita kena tunggu 15 hari dulu, kan? Hari yang kena belah baru kita boleh jatuh hukum. Sebab mungkin dia uzur. Mungkin dia uzur, dia tak boleh semaya. Pasal itulah orang perempuan ni payah kita nak kesan dia dalam bab solat. Tengok dia tak semaya, dia uzur berkali. Tapi kalau orang laki-laki, orang azan duk makan juga kedai kopi ngak-ngak. Tak. Kita pergi ambil boleh ke tidak? Bawa kain telekung pergi pakar ke dia. Mana kau dia? Mu ni tak boleh semaya ni. Pakai telekung kata. Bagus tau. Ni kalau dia tak boleh semaya kita laki-laki. Kau dah pergi masjid orang bar tu. Nah, biasa jangan berserupa. Sebab itulah Allah Taala buat orang laki-laki ada janggut, orang perempuan tak ada janggut. Pasal apa? Nak suruh beza duduk makan kedai kopi, ada janggut. Ni laki-laki ni. Laki-laki tak ada uzur, kau ada uzur. Kecuali orang musafir duduk di RNR, lebuh raya lain cerita. Baiklah, kita tak boleh panjang sini, kita nak lebih ni pula. Dalam risalah ini kita telah cerita tentang bila kita kata apa itu solat. Ta'rif solat. Apa dia makna solat? Solat menurut bahasa Arab dengan makna ad-du'a. Kalau kata solat dengan makna doa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Bila kamu ambil zakat, Allah kata salli alaihim, doalah untuk mereka. Jadi doa bukan makna pergi semaya, pergi doa. Dalam hadis kalau orang jemput kita kenduri, orang ajak kita kenduri, kita puasa. Kebetulan dia panggil hari Khamis. Tak? Bila jiran panggil kenduri nikah anak, kita kena pergi, kecuali majlis tu maksiat. Bila pergi, Nabi kata in kana saiman falyusalli. Kalau dia puasa, dia pergi doa. Kita pergi kat mana tuan rumah? Ni. Mana pengantin? Ni. Kita bersalah dengan pengantin, kita kata barakallahu lakum wa doa. Lepas tu kita balik. Tak puas hati lah. Mari tak makan. Dah. Kita pun serak waktu dalam beg kita, bawa dah tak puas. Ada. Tak boleh makan sini, kita buat klik buka puasa. Cerdik kata kita tu. Nah, kita pergi bergelak-gelak dah pukul 3, pukul 4. Kita pergi kira ambil dalam tak puas kita sedang balik-balik, panas-panas boleh buka puasa. Mana Nabi kata kalau kamu tak puasa, falyakul. Kalau puasa, falyusalli, mana kita pergi doakan kepada keluarga dan juga pengantin. Untung kita. Itu makna solat. Makna solat dari sudut bahasa, makna dia apa? Doa. Sebab apa doa? Sebab semua kita solat daripada awal takbir sampai kita salam itu dikira berdoa. Faham ke tidak? Mana doa? Tak doa kita kata Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah. Tulis para jemaah, doa tu ada 2 kategori. Doa ada berapa kategori? 2. Yang pertama dia panggil doaul ibadah. Doa ni ibadat semata-mata. Kita tak minta apa-apa. Kita beribadat. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi dalam Alhamdulillah ingat, separuhnya ibadat khas, separuh lagi permintaan. Bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah aku jalan yang lurus. Apa makna? Makna apa? Makna kita minta. Itu doa permintaan. Maka dalam Al-Fatihah tu terbagi 2, doa minta, doa ibadat.
Kan ada setengah doa ni macam Nabi sebut dalam hadis, sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Ingat, sebaik-baik ucapan aku dan nabi-nabi belum pada aku, dia kata apa di Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana minta ya? Tak minta. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Mana tidak minta. Habis? Itu dia panggil doa al-ibadah. Maka dalam solat kita ni terbagi dua. Sama ada kita minta atau tak minta. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu doa ibadat mana kita puji Allah. Tapi lepas pada kita sujud, dalam kita sujud, setelah kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita boleh minta, Rabbighfirli wa li walidayya, ampunkan dosa aku, dua ibu bapa aku. Sebaik-baik doa, tempat yang paling dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla di mana? Sujud. Maka kita boleh minta. Kalau tak minta pun boleh. Sebab ada dalam sebuah hadis disebut bahawa man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa dia sibuk duk berzikir, tak minta. Kita duk ramai-ramai ni, orang lain duk minta belaka, ya Rabbi nak rezeki, ya Rabbi nak anak, ya Rabbi nak cucu, contohnya. Orang ni tak ada fikir apa. Subhanallah, alhamdulillah, duk zikir dia. Allah kata, Nabi SAW kata, Allah Ta'ala akan beri kepada dia sebaik-baik permohonan yang diminta oleh orang hari itu. Sebab dia sibuk dengan berzikir, dia tak cara minta. Orang ni tinggi darjat dia. Orang lain dia sibuk dengan minta kan. Dia tak minta, dia puji Allah Ta'ala. Maka dalam solat ini terbagi pada dua. Satu dia panggil doa minta, satu lagi doa ibadat. Maka doa tu ada dua. Jadi kalau kita baca buku doa ni, peliklah doa ni, tak minta apa-apa. Kita kata kita dengan Allah Azza wa Jalla ni tak usah duk pelik-pelik. Satu cerita, Sayyidina Umar panggil orang solat istisqa. Solat minta hujan. Umar tak minta, ya Rabbi tu hujan, tak minta. Dia duk royak suruh minta ampun, suruh istighfar, suruh taubat, suruh sedekah. Dia tak minta suruh turun hujan. Sudah Nabi Sayyidina Umar berdoa, sudah dia bagi khutbah, orang tanya, Umar, mu terlupa? Umar kata, lupa apa? Kita berkumpul hari ni sebab nak minta hujan, mu tak minta. Macam mana agak-agak? Umar angkat tangan mula ke mana? Umar kata, tak, aku tahu di mana kunci turun hujan. Allah kata apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama' alaikum midrara. Meminta ampun dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan hantar mari hujan dari langit. Mana hari ni aku suruh meminta ampun, aku suruh kamu bertaubat, aku suruh kamu istighfar, sebab ini kunci nak turun hujan. Kalau terbuka kunci, hujan turun secara automatik walaupun kita tidak minta. Masya Allah, tabarakallah. Cerdik tak cerdik Sayyidina Umar? Cerdik. Kita jangan banyak minta, biar kita banyak memuji, puja Allah SWT, maka pintu-pintu rezeki, pintu rahmat, Allah kata apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lagi? Ingat berlaku ayat ni. Ayat berapa dia panggil ni? Seribu dinar. Ayat berapa? Seribu dinar. Ayat kata din dia. Kita dua ayat kata ni. Satu dia panggil ayat seribu dinar, nak suruh murah rezeki. So lagi ayat kursi. Berapa kata ayat kursi? Wa ambah hatu. Dua tu yang kita ni, hatu dengan rezeki. Baik. Kita pergi kepada ta'rif solat. Dari segi istilah, solat ialah suatu ibadat yang mengandungi perkataan. Mana perkataan? Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, itu perkataan. Dan perbuatan. Ini kita rokok, sujud, qiyam, duduk tahiyat, itu semua perbuatan, kan? Yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan mengucap salam. Itu dia panggil ta'rif salat. Mula dengan takbir, berakhir dengan salam. Selagi kita tak takbir, kita duduk dia. Guna dia tu semaya. Jadi ke tidak? Tak jadi. Lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun duduk dia. Orang tanya pun tak jawab. Mu duduk apa tu? Semaya. Betul ke tak?
dah dia keluar daripada solat dia. Bila dia bagi salam, salam yang pertama tu rukun je. Salam yang kedua tu sunat kan. Bila kita bagi salam maknanya kita sudah ke apa? Sudah solat. Boleh kita berzikirlah pula kan. Selesailah kita tajuk. Baiklah. Jadi dalil tentang wajib solat kita dah baca tadi. Solat mempunyai fadilat yang besar. Saya baca yang nombor untuk mudah. Sebab nanti balik kertas ni jangan taruh. Jangan simpan. Nak buat apa? Tepek din dia. Baca ke siapa? Anak, cucu, cicit panggil mari sini. Nenek pergi ambil daurah hari ni, daurah solat. Mari kita baca. Kita tak kerti baca pun suruh dia baca, pas kita syarah. Boleh syarah tak? Senyum mana mengaji dah ni. Dia mengaji kena hurah, dia tak boleh main-main kan. Maka solat mempunyai fadilat dan hikmah yang besar yang tidak terbilang banyaknya. Yang pertama, solat itu menjadi sebab penyuci hati. Siapa nak bersih jiwa dia, maka kita kena solat. Sebab banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW. Dia kata bila orang itu solat, bila kita rokok, dosa kita kopos itu. Bila kita sujud, jatuh habis. Nabi kita buat bandingan solat ni seperti orang mandi. Depan rumah dia ada sungai. Dia mandi 5 kali sehari. Bersih tak bersih? Alhamdulillah. Mandi dengan gosok pula tu. Setengah kita ni macam tak bersih yang mandi. Itu dia panggil mandi kubah. Mandi kerbau dah. Terjun naik pula. Kita bimbang hari ni para jemaah sekalian. Solat kita ni macam mandi kerbau. Lepas maya, belum maya tadi, dia dah ngopak orang. Oh dia tu tak mari. Pergi ke mana sibuk-sibuk ni? Sudah maya paling tak ada zikir lagi. Adakah dia tu? Sambung balik. Di mana kesan? Tengok ayat Quran kata, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Di mana kesan solat dalam jiwa kita di mana? Sebab kita solat tadi macam mandi kerbau. Tahu mandi kerbau? Seluk kepala pakai naik, tak gosok tak gapo. Maka dalam solat kita perlu gosok. Apa gosok kita? Kita kena khusyuk. Kita kena tadabbur bacaan ayat kita. Kita kena perhatikan apa yang kita buat dalam solat. Ketika itu barulah dia datang kesan solat itu dalam jiwa. Baik, yang kedua, solat adalah penghubung seorang hamba dengan Tuhannya. Perhubungan kita dengan Allah duduk di mana? Solat. Siapa nak bercakap dengan Allah, dia semaya. Siapa dia nak dengar Allah bercakap dengan dia, buat lagu mana? 3 kumpulan ni, jawab cepat. Kita nak dengar hak zon 1, 2, 3 dekat di belakang. Kita nak suruh nak dengar Allah bercakap dengan kita, lagu mana? Baca Quran. Quran kan Al-Quranu kalamullah, kata-kata Allah. Bila kita kata ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Kadang-kadang orang perempuan ni berasa tak puas hati dia kata Tuhan ada sebut orang laki-laki je dalam solat, dalam Quran. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tahu ayat Quran tanda ayat 35 surah Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was saimina was saimat wazakirina Allah katsira wazakirat. Maka di sini Allah Taala asingkan 2 pasangan, 2 jantina. Quran atau muslimin muslimat, mukminin mukminat, saimin saimat, zakirin zakirat. Maknanya 10 ayat ini, 10 perkara dalam ayat 35 azab ni, iaitulah dia panggil amalan bersifat peribadi. Jangan harap kau tak lelaki. Saya tak apa, tak berzikir. Cik abang saya tu imam. Sedap dia pakai relax semua. Saya tak apa, tak zikir banyak pun, tak ibadat pun. Suami saya ustaz contohnya. Tak boleh. Setiap orang mesti berlomba nak banyak. Itu dia panggil dalam Islam itu bagi. Maka dalam Al-Quran, siapa nak dengar Allah cakap dengan dia, baca Quran. Ni ada orang timbul soalan, tak sempat ustaz ni kita nak baca Quran. Kita kata zaman kita hari ni jangan banyak cakap. Malu kat orang. Kan? Kita nak baca tak ada. Boleh tak orang baca kita? Boleh. Siapa dia tolong baca kita? Keset tolong baca. Apa ni kakak halak ni. Kita duduk dalam poket kita ni. Kan kita boleh buka Quran, boleh pilih nak dengar siapa baca.
Imam Masjid Haram Mekah ada. Imam Madinah ada. Imam apa lagi? Qori-qori yang masuk semua ada. Kita pecek ya. Kita dengar sambil-sambil buat kerja. Dia kata boleh kau sambil buat kerja dengan Quran. Kenapa tak boleh? Nah, kalau kita berbual, kita kena tutup. Sebab bila kita buat dia belawai dua tu. Tapi kalau kita buat kerja, dengar dengar. Kan? Cuma tangan duduk lipat kain, duduk jahit bunga-bunga. Boleh ya buat dengan Quran. Baik. Sekarang ni kita duduk berlakon ni bimbang. Masuk dalam kereta yonyeh-yonyeh dengan lagu. Balik ke rumah pula lagu pula. Kita sendiri pun berlagu juga. Habis bila Quran nak masuk dalam jiwa kita? Ini di antara masalah yang berlaku pada kita. Yang ketiga, solat adalah tanda orang itu Islam yang nyata. Nak tahu orang Islam atau tidak? Tengok solat. Nampak dia tak semaya? Diragui. Keislaman dia diragui. Sebab apa kita ragu? Sebab tak ada bukti dia itu Islam. Baik. Yang keempat, solat adalah satu manifestasi gambaran yang jelas untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita semaya, makna kita tanda kita syukur dengan apa? Solat. Nabi kita solat sampai bengkak kaki dia. Orang tanya, ya Rasulullah, kenapa solat sampai bengkak kaki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sudah diampunkan dosa dia. Nabi ni dia panggil maksum. Dia kata, apa dia sifat Nabi? Bukan maksum. Maksum tu makcik kita tak? Maksum makna dia terpelihara daripada dosa. Nabi tak berdosa. Tiba-tiba dia solat sampai bengkak kaki. Isteri dia yang disayangi, Sayyidah Aisyah. Dia tanya, ya Rasulullah, kenapa buat macam ni? Rasulullah ni tak ada dosa. Nabi kata apa? Tengok ni. Tu dalam ketah kita ada. Nabi jawab, afala aku nu abdan syakura. Nabi kata, tak patutkah aku jadi hamba yang bersyukur? Maknanya kalau kita nak bersyukur, kita banyak solat. Boleh apa-apa nikmat? Solat. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima, solat menjadi cahaya yang menerangi tuannya. Pada hari kiamat esok, kita duduk dalam gelap kita akan cerah. Keluar di akhirat esok, muka orang solat, orang ada wudu, muka dia bercahaya. Cerah. Nabi tengok jauh lagi, Nabi kata, hei ummati, umat aku tu. Malaikat panggil, pergi ke kolam Nabi SAW. Nak pergi kita kolam? Nak pergi? Banyakkan berwudu. Sebab itulah kalau orang nak comel, dia pakai apa? Pakai makeup. Buat kau huduh ada. Setengah orang ni comel ya dia, kita tengok. Di masa dia kahwin, tukang hatu pari, huduh. Siapa dia lah makan ke budak ni nyanyi sungguh dah. Bukan kau comel. Sebahagian orang kata, ni orang kata Joe kata sini ya. Dia kata orang perempuan yang kuat make up ni, dia tidak percaya dia comel. Betul ke tidak? Pasal tu dia make up. Habis biti beratus-ratus lagi. Nak suruh cik abai dia saya, ya tak ada apa. Baik. Yang keenam, solat juga menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Sekali kita solat, hapus dosa, darjat kita naik. Yang ketujuh, melalui solat seorang manusia akan mendapat pahala dan ganjaran yang cukup banyak. Tengok bayangkan. Sekiranya dia hidup 50 tahun, dia solat satu hari 5 kali. Dia akan mendapat pahala yang banyak sekali 50 tahun. Kali dengan 360 hari. Bermakna dia akan dapat 18,000 campur kali dengan 5, mana 90,000 solat itu fardu. Hak sunat pula banyak lagi lah. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, yang ke-8, solat mengandungi kelima-lima rukun Islam terkumpul belaka dalam tu. Tengok dalam risalah kita ni, siapa yang diwajibkan solat? Yang maknanya orang yang wajib solat, iaitulah orang Islam yang akil, baligh, berakal, laki-laki ataupun perempuan. Hak ni hak wajib. Pasal tu dalam bab solat ni kita akan bincang nanti dalam ketah yang kedua. Dia ada syarat sah solat dengan syarat wajib solat. Mana nak jadi wajib solat, kita mesti berakal, orang yang baligh, orang yang laki-laki dan perempuan yang berkemampuan, maknanya orang perempuan yang tidak uzur, maka orang itu wajib.
Baik, kalau budak-budak maya sah ke tak sah? Sah. Itu dia panggil syarat sah, berbeza dengan syarat wajib. Budak-budak tak wajib. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita supaya ajar solat ni bermula daripada anak kita umur berapa tahun? 7 tahun. Kalau dia lagi pasti umur 5 tahun, waktu belajar-belajar pada dah. Main nongenya tengah maya apa ada, biar ke dia. Tapi 7 tahun kita sudah latih dia. Tuan-tuan bayangkan, acu kali tengok. 7 tahun kali dengan 360 umur 7 tahun nak sampai 10 tahun. Mana 3 tahun kira dengan kalkulator tu. 3 tahun kali dengan 360 hari. Berapa jadi? 3 tahun kali dengan 360 hari. Berapa? Bukalah kakak tu. Kakak kalkulator tu buka. Berapa? 1080 hari kali 5 kali sehari. Ibu-ibu bayangkan, kita sudah didik anak kita 2,400 kali solat. 5,400 kali solat. Gerak ke tak gerak? Gerak adalah. Sebab tu Nabi kata, bila sampai umur dia 10 tahun, pukul. Piak tu bukan regah-regah lah. Pulah-pulah lengok. Tak maya deh. Mula. Ni kita dah 10 tahun pun, tak semaya. Budak lagi tu. Umur 15 baru nak mula tanya khabar. Jadi ke tak jadi? Tak boleh. Tak gerak dah. Itu hikmah Nabi. Nabi kata, muru abna'akum bis-salati li sab'in. Suruh anak kamu solat bermula daripada umur 7 tahun. 7 tahun nak sampai ke 10, kita sudah berlatih solat 5,400 kali. Banyak ke sikit? 5,400 kali dia solat. Bila sampai umur 10 tahun, mu tak semaya lagi deh. Mulalah kita ambil tindakan. Fadribu, maknanya kita menakut-nakutkan dia lah. Pulah lengah ke, pinyak sikit-sikit, putih. Yang penting biar dia rasa takut. Daripada 10 nak sampai ke balik berapa tahun lagi? Tak sampai 5 tahun. Kalau yang perempuan mungkin umur 12 balik dah. Dalam fiqh Syafi'i, umur 9 boleh balik. Ada hak balik 9 tahun ramai. Dari kalangan anak-anak kita ada. Ada. Tak tahu orang Melayu ni. Arab memang ramai. Maknanya kalau di 10 tahun, setahun kemudian dia balik. Ataupun umur 12 balik. Paling tinggi balik umur 15. Bermakna masa mendidik sudah cukup. Tak semaya juga setelah dia balik, ketika itu bukan lagi masa mendidik, masa kita sudah ambil tanggungjawab. Tapi jangan menyalahkan anak kalau kita tak mula daripada kecil. Tak mula daripada kecil. Sama juga dengan kebiasaan kita hari ini. Bila budak kecil, kita beri dia pakaian pelik-pelik. Pakai seluar ketat, baju cari macam-macam pakai. Bila besar, budak tu dah jadi biasa macam tu. Nak tukar jadi pakai telekung, pakai baju molek-molek ni payah dah dia. Hak mari sekolah agama apabila kita tegur pakaian dia kata inilah pakaian saya. Mak saya pakai jak kecil lagi. Penat. Berat ke tidak? Siapa kita nak menyalahkan? Salah kita sendiri dah. Nak menyalahkan orang apa benda? Kan? Maka hukum orang meninggalkan solat, bagi orang yang engkar kewajipan solat, dia murtad. Bagi orang yang tidak engkar, dia duduk di bawah kategori para ulama mengatakan orang itu fasik wal-iyazubillah. Dua-dua tu berat. Jadi kita tak mahu keluarga kita ni meninggalkan solat. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil siri yang pertama dalam perbincangan kita, risalah yang pertama, iaitulah kedudukan solat dalam Islam. Jelas ke tidak? Hari ni ibu-ibu sayang tak sayang anak? Sayang. Kalau anak tak semaya, berasa lagu mana? Sedih. Sedih tu sedih. Tapi suruh kau tak? Ni tak tahannya waktu kecil dulu. Tak? Waktu kecil dulu kalau ayah kata, kejut budak main subuh. Mak dia kata, biarlah, sekolah rendah lagi. Tengok, budak main biar. Bila besar baru nak suruh, berat. Anak dia pun cerdik juga. Kadang-kadang anak dia tak jawab mulut ayah. Maya, dia tak jawab. Dia pergi tangga.
Dia pergi cek kasut ayah. Pakar-pakar rupanya kasut ayah dia padan dengan dia. Dia jawab apa ke ayah? Abah, kasut abah kita boleh pakai dah. Orang boleh pakai dah. Ayah kata, cara apa kasut kau? Orang cara kau semaya. Mak dia reti. Dia kata, abahmu, nah, anak rakyat kaki sama besar dengan ayah dah tegur apa lagi kak? Barulah ayah congek punggung mari. Bahasa budak ni, nah, mula nak menapa lah tu. Tapi tak ada faedah. Masa sudah terlewat. Kita didik anak daripada umur 7 tahun sampai 10, 10 ke 15 ke balik, itu waktu kawalan. Ingat molek, waktu apa? Waktu kawalan. Baiklah, tamatlah muqaddimah. Baik, kita pergi kepada risalah yang kedua, risalah solat sifat dan cara. Kita pun mudah-mudahlah asing sebab kadang-kadang bila kita buat daurah solat ni mudah. Budak-budak kecil dia pergi risalah. Sifat solat yang diwajibkan ke atas setiap muslim yang mukallaf iaitulah 5 kali zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kelima-lima solat ini telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Isra tu Nabi berjalan ke atas darat pergi ke Baitul Maqdis, Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Baik, kita pergi kepada syarat sah solat. Ini syarat sah solat. Yang pertama Islam. Yang kedua orang tu berakal. Manakala orang gila maya tak jadi. Yang ketiga mumayyiz. Apa dia makna mumayyiz? Dia sudah tahu membezakan yang buruk, yang kotor, yang baik, itu dipanggil. Kalau budak kecil tahu apa. Yang keempat mengetahui masuk waktu. Ini penting ni. Kalau kita semaya tak tahu masuk waktu ke tak, jadi ke tak jadi? Contohnya kita semaya, masuk waktu ke tak tu? Tak tahu. Pakai semaya. Sudah maya orang bagi tahu. Lama dah ni pukul 2 tengah hari dah ni. Boleh jadi hari tu hari hujan gelap tak nampak kan. Tapi waktu kita akad takbir tadi, kita yakin tak yakin masuk waktu? Tak yakin? Tak jadi. Itu dia panggil syarat dianya mesti kita yakin masuk waktu. Sama ada kita yakin 100%, kita tengok dah matahari ataupun kita yakin dengan ghalabatuz zan. Macam kita hari ni kita tak tengok matahari. Kita tengok apa? Tengok kalender, tengok takwim. Kita dengar azan untuk bila bel di masjid kan, itu dia panggil yakin ghalabatuz zan. Makna keyakinan kita tinggi dah. Yang kelima menghadap ke arah kiblat. Kita nak semaya kena menghadap kiblat. Tak boleh menghadap kursi kan. Kiblat kita di sini mudah. Bagi kita orang Malaysia ni, kiblat kita menghadap ke arah barat, ke arah sebelah matahari jatuh. Tengok matahari jatuh situ, kau itulah kita. Itu dia panggil syatra, arah Masjid Haram. Kalau kita nak betul-betul, mungkin payah sikit lah kan. Ada setengah masjid ni bila diukur dengan kompas hak baru-baru ni, lari sikit. Dah. Siapa mereka ada hak lari nyerong gini ada. Kita pergi semaya kata, guana tewe molek ni. Dia kata 20 tahun dah kita semaya telah ke Yaman, tidak pergi Mekah. Nak kata guana. Jadi para ulama kata, oleh kerana waktu dia solat tu dia yakin kiblat dia kok ni, tapi bila dia tersalah tak payahlah diqada balik. Itu biarlah. Hak lepas tu Allah Taala tahu. Aynama tuwallu fasamma wajhullah, di mana kamu hadap kita akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi syarat dia kena menghadap ke arah kiblat. Yang keenam menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusat ke lutut. Hak ni hak paling minimal lah ni, paling kecil sekali. Lama ada pula orang belajar hak ni, tengah hari kaya pakai kain tuala pergi masjid. Mana tak ayah tuala? Ustaz kata pusat dengan lutut yang aurat orang laki-laki ni. Nah, anak rasa tu email tu akak takbir kecuali dia panggil ambulans dulu. Telefon ambulans mari, mana? Ada bagai pelik masjid kita ni, main kain tuala lagi ni. Kawan tu nya baru belajar fiqh. Orang tak buat kerja lah gitu. Pasal apa? Allah sebut dalam Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan, pakaian comel-comel, molek-molek ketika pergi masjid. Kita nak pergi masjid tak comel baju. Nah, ketika pergi pasar baru pajabak lah. Bukan comel tu maksudnya jangok lah, mana pakai comel, jubah, pakai sarung molek-molek, pakai baju. Ni mari hok baju cari tak tahu lah mana.
Aurat wanita seluruh anggota kecuali muka dan dua tapak tangan. Itu bahasa kita, dua tangan. Maknanya kita boleh buka muka sekat ni dengan tangan sekat ni. Macam kita muslimat hari ni, oleh kerana kita terbiasa dengan pakai telekung. Bila kita nak pergi mana-mana, berapa beg kena bawa? Beg telekung sah. Beg tangan hok duit-duit ni sah. Beg apa lagi? Beg Quran. Yang pentingnya kalau tak bawa telekung tak boleh sembahyang ke? Tapi tak biasa dah. Jadi pelik. Mula-mula timbul cerita lagu ni bila ada orang perempuan pergi masjid kita tak pakai telekung, pakai gaya-gaya macik-macik. Maya gapo lagu tu. Lah ni ada lagi ke pasal nak tegur? Alhamdulillah. Mana kita sudah perkembangan pelajaran kita. Maknanya kita kena tutup sekat ni. Ni dengan muka. Pasal tu kita kena bawa stongan. Kena stongan. Gapo stongan? Stoki tangan tu dia ringkas lah, stoki tangan jadi stongan. Ringkas ni molek kata. Jadi kita kena pakai stongan. Stongan ni sampai sini. Maknanya aurat kitanya setakat ni. Mana kalau kita tutup ni, pakai stongan, kaki pakai stoki, maya, tak payah dia buat kain telekung. Pergi utus sabit. Untuk satu beg. Oh dia kata Quran, beg tak payah Quran dah. Lah ni Quran ada dalam kakak ni ada belakang Quran. Tapi baca tak baca ya. Cuma dia kata bahaya baca dalam ni. Kita baca Quran, masuk wasapi mari. Kan kita ada mazhab wasapi lah ni. Nah, mazhab wasa'at ni lah. Dia masuk waktu, galip taklah kuana kita ni. Punuh macam mana? Jangan panjang banyak cerita ni. Maknanya aurat kita ni, tanda ibu-ibu, aurat kita dalam solat, itulah aurat kita luar solat. Ni setengah orang ni waktu pergi masjid kau telekur 3 lapis. Sudah-sudah mayatnya gulu kain telekur, sekali dengan kain-kain tu. Nah, Allah mana berjambu balik. Ada orang lagi tu. Berjambu semula. Tutup tak. Maka aurat kitanya di luar solat dalam solat setakat tu. Setakat pergelangan tangan dengan muka. Ya, itu ambil sekali. Terus ambil hak khilaf-khilaf kata kena tutup muka tu panjang cerita pula. Kita ambil hak mudah-mudah dulu setakat ni. Syarat yang ketujuh, suci daripada najis dan segala kotoran pada pakaian, tubuh badan dan tempat menunaikan solat. Jadi kita kena ada suci. Kita gini ya, jangan suci ni jangan duduk cek semua. Kalau kita nak cek semua naik, ada setengah orang dia rasa depan ni duduk ni. Rasa takut bau tahi cicak. Siapa dia suruh hidup merasa datang masjid tu? Tak ada orang suruh rasa. Kita tengok tak ada benda. Lebih-lebih lagi sampai PKP ni, alhamdulillah. Dia suruh bawa sejadah diri pula. Lagi senang. Sejadah kita bawa ni kita tahu kotor ke tak kotor. Tapi sejadah dekat RNA tu Allah hapuk lah. Anak kalau maya di anak kita buat jadah tu busung bang amang ini. Orang pak naik dengan basah-basah dai kan pakai maya atas tu dia panggil hapuk bengai kita. Tapi maya juga kita pasal yang budaya orang Melayu ni kalau tak maya atas jadah tak jadi macam apa. Ya susah. Ini mudah-mudah. Jadi kita nak bersih tubuh kita, pakaian kita dan tempat kita solat. Yang ke-8, suci daripada hadas kecil dengan berwudu dan suci daripada hadas besar dengan mandi junub. Mana kalau orang itu hadas besar kena mandi, kalau kita hadas kecil kita berwudu. Habislah kita 8 syarat sah solat. Kalau tak cukup ni ada satu kategori lagi dia panggil solat orang uzur. Mungkin nanti kita buat tajuk khas lah untuk daurah solat orang uzur. Lagu mana orang ada wayar tangan nak maya lagu mana? Orang bawa beg air kecil, nasallallahu assalamah, kita minta selamat lah daripada penyakit pelik-pelik dah. Ini dia panggil stoma. Tahu stoma? Tangki najis hidup sini. Berat lagi lagu nak maya. InsyaAllah dalam daurah lain. Kalau ni kita ambil hak segar-segar dulu. Hari ni kan. Kalau tidak tak ada masa. Baik, kita pergi kepada rukun solat. Dalam fiqh Syafi'i, para jemaah sekalian, dalam fiqh mazhab Syafi'i dia bagi 3. Rukun, sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Rukun, sunat ab'ad, sunat hay'ah. Rukun tu termasuklah dia panggil wajib, sama juga. Rukun, fardu, wajib solat, hak tulah ya. Kalau fiqh orang lain jangan. Dia ada beza di antara rukun dengan wajib lain. Kita fiqh mazhab Syafi'i dia serupa. Baik.
Rukun solat dalam kitab kita ni ada 13 perkara. Ana sebut secara ringkas, lepas ni tutup kertas nak tanya sorang-sorang. Jangan lari. Baik. Kita ni kalau tak tahu rukun, lagu mana kita solat? Itu bahaya. Yang pertama, niat. Di mana kita niat? Mana niat? Dalam hati, bukan sini. Tu akad takbir nama dia. Cuma waktu berniat. Tu dia. Lah ni kita nak bahas tentang satu-satu. Yang pertama, niat. Di mana ke niat? Imam Nawawi kata mahalluhal qalbu. Niat itu dalam hati. Tu kalau kita belajar usalli, tu bukan niat lagi tu. Tu baru nak ajar niat. Hak betul-betul niat, hak lekat dalam hati. Bila kita takbir, Allahu Akbar, ingat dalam hati kita, aku semaya fardu zuhur. Niat tu. Mudah yang niatnya, jangan duk payah-payah. Ada sebuah kitab yang bahas panjang, nama dia Muniyatul Musalli. Ni kitab Musalli ni masyhur lah kitab ni kan. Cuma kita syarah-syarah sikit, hurah-hurai hak payah-payah tu jadi lagu ni. Dalam kitab Musalli dia bahas tentang niat, apa ni, qasak, ta'aruk, ta'ayun, lepas tu pula ni panggil tauzi'i juz'i, dia punya muqaranah juz'iyah urfiyah, hak tu payah belaka. Lah ni kita tak sebah dah tu, kita nak bahas hak kita nak buat. Betul ke tidak? Jadi kita niat ni gini, tengok. Rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua berdiri bagi orang mampu. Hak ni kena bahas molek-molek. Lah ni ada satu mazhab baru, dia panggil mazhab kursi. Minta maaf dah. Ni ada atas kursi tu, minta maaf. Bukan mazhab tu gora je tu. Sebab apa kita duduk atas kursi? Kenapa kita tak berdiri? Sedangkan berdiri itu rukun ke sunat? Rukun. Orang yang mampu berdiri, kalau dia duduk, tidak sah solat dia. Ni ada setengah orang ni, dia boleh berdiri. Kalau bawa kerusi atau pindah, pasal pagi bawa kerusi. Bila nak maya dia buka kerusi, mek duduk, Allahu Akbar, tidak sah semaya dia. Sebab dia telah meninggalkan salah satu daripada rukun solat. Habis macam mana nak buat? Kita bangun, diri, Allahu Akbar, diri. Tak boleh duduk lama ni. Bergoyang. Duduklah lepas tu. Diri dulu. Ada setengah orang ni, dia tak tahu bila dia bergoyang. Bangun dulu lah. Kalau rasa pening, jangan duduk. Islam tak suruh kita rebah-rebah maya. Maka kita kena ingat, orang yang solat atas kerusi jangan mula duduk kecuali memang dia tak mampu. Itu ana dapat taklimat daripada sahabat-sahabat kita bagi ortopedik ni, doktor pakar di hospital. Dia kata, Ustaz, Abu Anas, saya nak taklimat tentang orang yang duduk atas kerusi, keadaan dia. Ada orang boleh berdiri. Contohnya dia panggil slip disc apa ni, tolak belakang. Dia boleh berdiri. Cuma dia tak boleh nak sujud bawah. Maka wajib dia kena berdiri, sebab berdiri itu rukun. Jangan tinggalkan. Nantilah dalam bab daurah kita solat orang sakit esok, kena ada lah ni tayangan ni, kita cari hak ada boleh tayangan, kita tunjuk gambar-gambar macam mana nak buat bila dalam keadaan sakit. Baik, rukun yang ketiga takbiratul ihram. Apa dia makna takbiratul ihram? Siapa dia boleh jawab ni, dia bijak. Apa dia makna takbiratul ihram? Akak tangan. Lagi? Ni tak jawab lagi ni. Takbiratul ihram makna apa? Permulaan. Lagi? Alik ni. Kita nak berlawan ni 3 kumpulan ni. Mana hadiah? Tak ada handphone kali ni bagi. Lain kali kena buat kau jodoh. Kumpulan mana? Tapi handphone main grup ini payah. Tulis di kertas tu. Bagus buat dia ni. Itu ni bagus. Dia mari ngaji, dia bawa nota, dia bawa pen. Ustazah memang didik gitu. Kena ada kertas. Takbiratul ihram maknanya takbir ini mengharamkan benda yang halal sebelum dia. Belum kita akad takbir ni, cakap boleh? Boleh? Makan? Berjalan? Bila kita Allahu Akbar, boleh lagi nak buat? Orang telefon tengah sudah. Nanti tengah mayat. Mana agak? Boleh ke tak boleh? Itu makna takbiratul ihram
artinya takbir ini mengharamkan benda yang halal sebelum dia. Itu mana takbiratul ihram. Dia menjadi rukun salat. Macam kita pergi Mekah. Orang panggil pakai ihram. Pasal apa pakai ihram? Bila kita niat ihram, saja aku mengerjakan haji, saja aku mengerjakan umrah, berapa perkara kita tak boleh buat? Mana hak kursus haji mana? Biarlah PKP tak lagi haji pun, tapi hak kursus mana? Tak kursus belaka apa dia? Kursus tak saya ngaku lah, takut orang tanya. Dia tu je dia. Kalau mengaku kena tanya dia, terbaik dia. Bila kita pakai ihram, maknanya kita niat saja aku mengerjakan haji, saja aku mengerjakan umrah, maka haram ke atas kita melakukan 13 perkara. Itu makna ihram. Takbiratul ihram artinya kita telah mengharamkan ke atas kita berapa? Perkara-perkara yang dulunya halal. Itu makna takbiratul ihram. Maka 3 ni kita kena buat serentak. Berdiri, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam takbir tu niat dalam hati. Faham? Cuma cara kita bertakbir macam mana? Cara kita angkat tangan. Angkat tangan itu dia panggil sunat hay'ah. Sunat apa? Sunat apa mana sunat hay'ah? Sunat pergerakan. Bila kita Allahu Akbar, kita kena gini tangan. Tengok sini. Tangan kita kena buka gini. Buka. Cuma orang perempuan dia tak angkat tinggi sebab tangan dia duduk dalam telekung, nak angkat lagu mana? Sekat ni. Paling rendah kita boleh, tangan kita ni bertentangan dengan bahu, duduk sini. Sekat ni boleh angkat. Dengan dalam telekung boleh angkat sekat ni. Allahu Akbar. Tangan buka gini. Allahu Akbar. Pasal apa kita buka tangan? Maknanya kita isyaratnya, aku kosong dah segala benda dunia ni tak saya belaka, aku nak menghadap kepada Allah yang Maha Agung. Pasal itulah dalam takbir tak boleh buat benda lain. Allahur Rahim lah. Allahu Akbar. Allah Taala yang Maha Agung, yang Maha Besar, duduk situ. Angkat ni. Kita boleh 3 cara angkat. Yang pertama kita angkat serentak. Allahu Akbar. Yang kedua kita naik dulu tangan. Naik tangan. Allahu Akbar. Yang ketiga mulut dulu. Allahu Akbar. Naik tangan. 3-3 tu ada riwayat dalam hadis Nabi SAW yang kita boleh buat 3-3. Tapi dia kata biasa macam mana? Serentak kan? Serentak. Allahu Akbar. Tangan tu biar buka gini duduk. Allahu Akbar. Tangan duduk lain kaya telekung mana nampak? Allah Ta'ala ni dia nampak belakang duduk mana pun. Kan? Bagi dia zahir dengan batin, kelak dengan cerah serupa. Angkat Allahu Akbar. Ada macam-macam orang angkat takbir ni. Angkat gini pun ada. Ada setengah tu gitu lah. Kita nak kemah. Macam kita kawak juga ni. Pasal kita belajar dengan ustaz tentera ni mudah. Dia kawak tu kena tinggi. Allahu Akbar. Baru jadi. Pandai dah nak angkat takbir? Lagu nak angkat? Allahu Akbar. Kena belajar gitu. Ni rendah sekat ni. Paling tinggi tak lebih pada telinga. Tapi nak angkat kono yang kain tu. Angkat sekat bawah. Selepas kita angkat takbir, kita nak letak mana tangan kita? Kita letak di dada ni. Tangan kanan letak atas ni. Tangan kiri letak sini. Sama lah tu. Baru kita baca. Macam-macam. Ada 4-5 tempat kita tengok orang letak. Ada hak letak sini ada. Kalau hati kita ada slide itu juga apa? Ada sini. Ada hak di ni. Ada hak di bawah pusat. Ada hak sini. Senggi ni. Tak ada dalam riwayat senggi ni. Hak tu pendekar tu. Pasal dia nak jaga takut setan mai kaca hati dia letak sini tangan dia. Atau kalau pendekar keris di sini, serak. Kacalah aku. Jadi hak betulnya yang ada dalam sunnahnya kita letak sini. Letak ni, tangan kanan, tangan kiri, letak dada. Tengah-tengah. Comel gitu. Dalam bahasa orang kapur dia panggil makan siku kalau tangan duduk sini. Tahu makan siku? Orang rumah kalau makan siku ni tak lagi dia punya enci. Dia comel. Pandai. Lawa tu kan? Baik. Habis selesai kita. Bila lepas pada ni, kita bermula dengan rukuk yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Sebelum kita baca Fatihah tu ada sunat dia, sunat hay'ah dia, kita baca doa iftitah. Apa doa iftitah? Wajah tu Allahu Akbar kabira tu lah. Jadi doa iftitah ni macam-macam riwayat ada. Ada satu buku yang saya terjemah, nama dia Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim ni bukunya kecil, tapi dia punya bacaan
Daripada kita bangun tidur sampai ke tidur pula. Semua bacaan ada dalam ni. Perisai Muslim nama dia. Pasal tu kita nama dia perisai. Perisai daripada berapa? Daripada api neraka. Perisai daripada jin syaitan. Itu dia panggil perisai Muslim. Jadi kita ni ada. Nak free boleh, nak bayar boleh. Nak free lalu buat dia. Hak free nanti kita beri hadiah kau ustazah. Lepas dia bagi apa dia. Tapi kena ada mazhab wasapi baru boleh baca. Ada engkau ni baru boleh baca. Dia panggil PDF. Tapi orang tua-tua payah main PDF dah. Kita beli hak asal lah sebenarnya. Baik. Kita baca zikir wajah tu wajil ladzi Allahu akbar kabira. Sudah kita baca, kemudian kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cara semua ni perlahan. A'udzubillahi minasyaitan. Ni setengah orang ni belum akad takbir a'udzubillah. Ada setengah tu email masjid kita ni dok ni. Hei, lama lah nak boleh akad takbir, kita tunggu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita kata tu email akad takbir. Bukannya baca luar solat, dalam solat kita baca tu. Faham ke tidak? Macam-macam nyentuh kat tepat. Maka kita lepas kita takbir, kita sudah baca doa iftitah, jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, barulah kita pergi baca rukun yang keempat Al-Fatihah sampai ke akhirnya. Habis Al-Fatihah kita baca amin. Lepas pada amin kita baca surah yang kita ingat. Faqra'u ma tayassara, kita baca apa yang kita ingat. Al-wal asri wal asri lah. Keluar Allah. Jangan tak baca surah. Kalau kita maya seorang, kalau kita maya dengan Pak Imam, kita dengar imam baca. Kita baca Fatihah aja, hak lain tu surah untuk imam belakang. Jangan duk belawang untuk imam belakang. Ni ada setengah orang belagu juga dia belakang. Jangan. Metako dia baru belajar taranum. Jangan. Habis semua kita baca Fatihah, kita baca juga yang sunat tadi, baca surah-surah ataupun kita setakat Fatihah saja kalau belakang imam, maka kita pergi kepada rukun yang kelima, rukuk. Lagu mana kita nak rukuk? Nak rukuk pun sama juga, kita angkat tangan macam tadi. Allahu Akbar, kita rukuk. Rukuk kita tu biasa sama molek. Kata orang kalau kita letak air atas belakang, tak terbalik. Kalau tidak, Allah Ta'ala buat kita ni comel, ukuran lawa. Kita letak tangan kita atas lutut, maka belakang kita akan jadi sama. Kalau letak tangan atas betih, kita jadi tunggil gitu. Macam orang panggil, apa dia ni? Orang tahan juga, palulah ke bawah. Kalau letak tangan atas paha, kita jadi terakak. Kecuali orang tangan lebih saiz. Tuhan ni Masya Allah Tabarakah. Dia buat kita comel, saiz molek. Tak atas lutut, belakang kita jadi sama. Ni kena perhati molek ni. Kena balik tengok, suruh anak cucu tengok betul ke tok semaya ni, betul ke tidak. Ni ada setengah orang terbokok dah. Bila dia bokok dekat rokok sama lah dia. Tak apa. Biarlah tu. Dia bongkok. Maka bila kita nak rokok, kita Allahu Akbar, kita pun turun rokok. Dalam rokok kita baca macam kita baca biasalah, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali. Kemudian kalau kita boleh tambah lagi subhanakallah walhamdulillah Allahumma ghfirli, comel lah kan, dalam bacaan solat tambahan kita tu kalau boleh baca. Kalau tak boleh, pegang setakat tu dulu, setakat subhana rabbiyal azim wa bihamdi cukup. Kemudian bila kita bangun, dia panggil i'tidal. Tengok ni rukun yang ke-6, i'tidal, itu bangun daripada rukuk. Sama juga kita angkat tangan macam tadi, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Sini ni banyak orang salah. Sami Allah tu kat pakak, tak tahu dia akak ke apa dia, macam burung nak terbang akak sami Allah liman hamidah. Pahala tu tangan dia pula begini duk berayu. Mungkin orang biasa bawa big ke jalan ni begini berayu tangan. Jangan. Kalau tangan kita berayu, ni dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, tak ingat nama muka surat berapa. Dia kata sekiranya tangan berayun, maka kita balik semula tangan tok sini. Sami Allah liman hamidah, kita kalau boleh kita tok kerah gitu. Kan? Tak apa. Tapi tangan ni pasal jenis nak bergerak. Elok kita buat balik semula tok sini. Pelik tu. Pelik tu kita tak baca kitab ya. Kalau baca kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia kata letak semula tangan di sini bagi orang yang bergerak tangan. Kalau kita boleh betul. Dan ana dapat maklumat lah, soalan-soalan daripada pihak muslimat ni. Dia kata ramai orang duk berayun tangan. Kita kata makcik ni biasa duk kewah big kali dia. Gi mari. Dia maya apa berayun juga tangan. Jangan duk ayun. Jadi kita kena kerah duk dia situ. Sami Allah liman hamidah,
Rabbana lakal hamdu, kita boleh baca juga Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kita ceritakan jadi pening pula. Ada 4 riwayat. Rabbana lakal hamdu. 1. Rabbana ada walakal hamdu. 2. Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Mana kalau kita jumpa ni riwayat boleh baca belakang 4. Oh, saya nak baca saya ingat Rabbana lakal hamdu, silakan. Berhenti setakat itu pun cukup. Kalau kita boleh tambah lagi mil as-samawati wal ardi wa mil amma bainahuma, lagi comel. Kita ni berasa nak tambah kau tak saya tambah dah. Pada pakai setakat tu ya. Kena tambah. Kena belajar lepas ni bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Cubalah kita tambah sikit-sikit, koh-koh tambah biar ada peningkatan kita dalam ibadat kita insya-Allah. Baik. Kemudian selesai i'tidal, barulah kita turun sujud. Allahu akbar. Kita turun kepada sujud, maka kita kena sujud di atas 7 anggota. 7 anggota ni apa dia? Dahi itu hidung ikut sekali. Kemudian 2 tangan. Tangan kita ni biar rapat atas latar. 2 lutut, 2 kaki. Kaki tu kena beringat. Kaki tu kena lipat. Ujung jari tu kena berlipat gini. Jangan terangkat, jangan balik gini, tak boleh. Dalam stocking tak apa. Stocking tak ada masalah. Yang tak boleh berlapiknya satu je. Dahi. Hak lain tak apa. Timbul soalan baru pula ni. Ni pakai topi ni lagu mana ni? Maya pakai topi. Pakai mask ni orang panggil dia, tutup muka ni. Pelitup muka. Kalau dengar dalam TV pengaruh kesihatan kata pakai pelitup muka. Dah. Pakai pelitup muka. Hari ni habis orang pakai hijab belaka dah. Mula-mula tak saya pakai. Pakai orang lelaki pun berhijab lah ni. Anak kata apa? Mari Covid mari. Covid ni bisa sungguh dia ni. Bisa tak bisa Covid? Tuan-tuan ingat. Covid mari, dia boleh tutup semua tempat maksiat. Tempat pelacuran tutup. Tempat mabuk arak tutup. Tempat menari-nari tutup. Semua benda dia boleh tutup. So je tak boleh tutup. Nak sebut dekat dia marah. Kau nak dengar juga? Nak dengar? Virus gila jawatan tak boleh tutup. Habisnya pakai balah pakai hari ni tak habis-habis. Baik, jangan tanya sekat dia. Kau nak tanya hak lain tak ke? Tanya virus hak lain, hak dia hentas dia royak dah. Gapo dia? Tidak lagi ibu kaki tak rapat. Kalau dia anak kaki dia, kalau boleh nak lipat kali dengan ibu-ibu tak boleh lah kita. Kita kena lipat perut anak jari, hak mana dia lapak atas latar lah. Kalau ibu rapat kalau di atas jari. Kalau rapat lah. Yang pentingnya biar ada lipat sikit. Jangan terangkat, dia jangan terbalik ke belakang. Hak ni banyak kesalahan di sini. Ada orang balik ke belakang macam-macam. Jadi kita kena perhatilah. Perhati anak cucu kita semaya rumah lagu mana, kan? Ni salah ni. Sebab itu dia panggil sujud di atas 7 anggota. Cuma ulama kita berbeza pandangan tentang kalau orang perempuan ni rapat, orang lelaki dia buka sayap. Itu tak apalah. Ikutlah apa yang kita belajar tu buatlah. Cuma kalau kita tak ada orang, kita semaya rumah, kita nak semaya buka, boleh untuk orang perempuan. Kan? Walaupun dia kata orang perempuan tu rapat. Baik. Makna dalam bab sujud ni kita kena jaga betul-betul. Sebab kalau tak cukup 7 anggota, tidak boleh. Soalan saya ni tak jawab lagi. Hak pakai mask ni agak mana? Pakai pelitup ni lagu mana? Pakai pelitup ni, para ulama mengatakan sekiranya tidak ada keperluan, maka dia makruh. Jangan litut dahi. Hidung je. Hidung mulut je. Tapi kalau ada keperluan, macam zaman Covid ni, zaman bencana, pandemik ni, itu insya-Allah tidak menjadi makruh. Sebagaimana sah semaya kita pun berjarak, sepatutnya rapat kan. Jadi kita kata setakat itulah. Yang pentingnya kita berdoa kepada Allah SWT supaya bencana ni hilang dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Kau suka ada bencana? Suka? Tak suka jangan hidup dekat kosid. Ini tak suka. Jumpa sama dia bukan cakap salah, bercium-cium pula orang perempuan. Kita kata berani buat ni. Sama-sama Covid jangan hidup buat lagu tu. Kemudian selesai daripada kita sujud dengan 7 anggota kita rapat, dahi sekali dengan hidung,
Kemudian lutut, dua tangan kita duduk gini. Biar sama lalang. Jangan duduk gek kayak gitu. Duduk gitu. Duduk di mana? Duduk dekat muka kita. Waktu sujud duduk dekat muka. Kemudian dua lutut kita, dua kaki rapat di lantai. Sudah semua kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian kita bangun duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ni rukun ke sunat? Tengoklah kertas tu. Rukun. Maknanya duduk antara dua sujud itu rukun. Kalau tak duduk, jadi ke tak jadi? Tak jadi. Sebab itulah dia bermasalah kepada sahabat kita yang solat atas kerusi. Kalau dia mampu duduk, dia tak turun, dia duduk atas kerusi. Bermakna dia tinggal satu kedudukan yang besar, iaitulah duduk antara dua sujud. Sujud sendiri dia tak turun dah. Tak letak tai, tak tunjuk anggota, tak ada dah. Dia sujud dengan punggung dia yang atas kerusi, kemudian hak lain itu isyarat. Sedangkan kita mampu, maka itu tak boleh. Timbul lagi soalan, dia kata, Ustaz, kalau saya turun, saya tak boleh naik dah. Dia punya loose, dia punya hidrolik dia tu, spring dia tak kuat. Kan? Turun, tak boleh naik. Turun ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kata, aku tak paksa lebih daripada kemampuan kamu. Kan? Siapa dia mampu setakat tu yang dia buat. Tak payahlah banyak-banyak. Maka kita kata, orang yang boleh turun. Mana orang turun atas lantai ni, dia boleh sujud molek. Dia boleh duduk antara dua sujud. Dia tak bolehnya bangun. Bangun tak payah. Itu keuzuran. Baik, kita pergi kepada duduk antara dua sujud. Di antara sunat yang kita kena buat, dia panggil duduk iftirash. Mana duduk iftirash? Duduk atas kaki kiri, angkat kaki kanan. Itu hak paling comel sekali. Yang kedua, lagu mana? Gitulah duduknya. Kaki kiri. Lalu ni orang duduk pasal kursi, tak tahu lagu mana. Dia panggil mazhab gauk sekali lagi. Dia pakai dia je duduk. Baiklah, kita pergi kepada rukun yang ke-9. Duduk bagi tasyahud akhir. Ini duduk. Mana pula sujud yang kedua, yang ketiga, dia kata ginilah. Oleh kerana sujud dua kali tu sebut dah tu. Maknanya duduk antara dua sujud, patut sujud yang kedua. Kemudian lepas pada sujud, kita pun naik semula kepada mana? Kepada rukun yang berikutnya, iaitulah qiyam untuk rakaat yang kedua. Lagu itulah buatnya. Kemudian dia mari pula kepada rukun yang ke-9, duduk bagi tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir dia panggil duduk tawarruk. Duduk atas punggung, kemudian kita angkat kaki kanan kalau boleh. Kalau tak diangkat, pelepah jelah ke bawah macam sekala tu. Itu pun dia panggil duduk iqa'. Duduk tawarruk yang kedua. Boleh kita duduk lagi tu. Ada riwayat lagi tu. Baik. Duduk bagi tasyahud akhir itu rukun. Jangan tanya pula tasyahud awal lagu mana? Tasyahud awal tengok ni. Tasyahud awal duduk di bawah kategori sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Itu tasyahud awal. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Baca tasyahud akhir itu rukun. Yang ke-11 membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Selawat yang kita baca ingat ada kan? Selawat yang kita baca itulah Allahumma salli ala Muhammadin sampai ke innaka Hamidum Majid, baca selawat. Lepas pada baca selawat, maka rukun yang ke-12 salam yang pertama, rukun yang ke-13 tartib. Siapa dia boleh ulang balik? 13 rukun solat. Dia kata ustaz lah ulangnya. Ada setengah kitab dia tulis rukun solat 17. Ada setengah kitab rukun solat berapa? 17. Lah ke mana jadi 17? Mana? Dia tambah hak ni. Dia tambah tumakninah. Biasanya hak lain dia gini. Hak kita jadi 13 ni begini. Nombor 5 rokok dan tumakninah. Kan? Kemudian bangun iktidal dan tumakninah. Sujud dan tumakninah. Maknanya semua tumakninah tu dia kembar sekali. Ada setengah kita dia tak kembar, dia buat lagi yang lain. Maknanya lepas pada rokok dia tambah rukun yang ke-6 tumakninah. Asingkan, maka dia jadi 17. Hak kita ni 13 sebab kita capur lalu rokok dan tumakninah.
Nah, itu dia panggil tumakninah tu salah satu daripada rukun yang kita kena buat. Jangan duduk lorak macam nak patut ayat, tak boleh. Tamaklah kita dalam bab rukun, kita pergi kepada sunat ab'ad. Apa beza di antara rukun dengan sunat ab'ad? Tanda para jemaah sekalian, rukun dengan sunat ab'ad itu iaitulah rukun kalau tak buat tak sah sembahyang. Sunat ab'ad kalau tak buat, tengok di kertas. Beberapa bacaan dan pergerakan dalam solat. Jika tertinggal, sama ada kita tinggal dengan sengaja atau kita terlupa, maka ditampung atau ditampal dengan sujud sahwi di akhir solat. Hak ni kita boleh ganti dengan sujud sahwi. Tapi tinggal rukun, tak boleh ganti. Yang pertama, membaca tasyahud awal. Tasyahud awal tu kalau kita tinggal, kita boleh sujud sahwi. Yang kedua, duduk untuk membacanya. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi SAW selepas tasyahud awal. Dia sekali belakang tu, tiga tu satu je. Yang keempat, selawat ke atas Nabi SAW serta keluarganya selepas selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Tadi, hujung balik. Yang kelima, membaca kunut dalam solat subuh ketika i'tidal. Kalau ada setengah kitab, dia pecah. Membaca selawat dalam kunut, dia pecah gitu. Bolehlah, biasa kita baca kunut ni sekali dengan selawat kan. Jadi kunut dalam solat subuh, dalam fiqh mazhab Syafi'i, sunat ab'ad. Siapa dia tinggal, kena sujud sahwi. Kalau saya pergi Mekah lagu mana? Imam tak baca kunut, kita nak sujud sahwi ke tak? Ni awak pergi Mekah. Siapa dia pergi Mekah dari sini? Pergi dah. Sujud sahwi ke tak subuh? Dia baca. Baca sela-sela, cepat-cepat. Dah. Sebab tu imam tu dia baca panjang, dia tak baca kunut. Dia baca mil as-samawati wal ardi, baca hak doa, hak kita belajar tadi. Hak belajar tak ada sudah. Maka kalau kita tak baca sekalipun, ada satu lagi peraturan solat. Nabi kata, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Allah Ta'ala jadikan imam kita tu supaya kita ikut dia. Nabi kata bila dia takbir, mu takbir. Bila dia rokok. Bila dia sujud, kalau dia tak baca kunut, kita pun tak baca juga. Kita tak, olehkan dia tak sujud sahwi, kita pun tak sujud juga. Namanya kalau pergi Mekah tu ramai orang tak sujud. Ada orang yang pandai baca, ada tak pakai senyap gitu ya. Jadi tidak jadi masalah, itu khilaf dari sudut mazhab. Baik. Kita pergi pula kepada sunat hay'ah. Apa makna sunat hay'ah? Tulis jemaah. Iaitulah beberapa bacaan dan pergerakan selain daripada rukun dan sunat yang telah disebut tadi. Sunat hay'ah, sunat ab'ad, jika ia tertinggal tak perlu sujud sahwi. Cuma orang panggil kurang comel semaya kita. Syekh Daud Petani dalam Musalli ni, dia kata sunat hay'ah ni seperti bulu-bulu bagi orang. Kita ni ada bulu comel kan? Ada misah, ada janggut, ada bulu mata, ada bulu kening. Kalau tak ada bulu tu comel ke tak comel? Comel. Tahu orang perempuan kata comel tak ada bulu kening. Lepas tu dia cukur. Dia cukur, lepas tu dia pergi cap putih pula atas tu. Dia mau kena ke gapo dia hak cap putih atas mata ni. Ni hak atas pokok getah. Nama dia Lutu. Gemul hayah ni sama dia gelar. Dia kata orang perempuan ni gak suka benar buat keni lutu. Jadi kipas kita bawa cerita keni lutu ni, pak ni. Jangan duk lutu kita orang kan. Maknanya sunat hay'ah tu seperti bulu-bulu yang ada pada kita. Ni mana kalau orang tak ada bulu mata cacat dia kata lagu ni tak. Tak ada. Orang laki-laki tak ada misah, pelik. Baik. Amalannya banyak. Sunat hay'ah ni terlalu banyak. Di antaranya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika bangkit daripada rukuk, serta ketika bangkit dari tasyahud awal. Jadi dalam kita angkat tangan ni 4 tempat. Takbiratul ihram, waktu rukuk, i'tidal, yang keempat ketika kita bangun daripada tasyahud awal kepada rakaat yang ketiga. Itu dia panggil 4 tempat. Itu dia panggil sunat hay'ah. Yang kedua, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Ni. Sini. Jangan terbalik. Kiri kan tak? Kanan atas kiri. Kemudian letak di dada. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud.
Kita maya jangan tengok depan, tengok pak sujud. Kecuali waktu tasyahud. Tengok mana kita tengok tempat kita tasyahud, syahadah kita. Yang keempat, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Tadi ana sebut dah. Yang kelima, membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keenam, menyebut amin selepas al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surah selepas Fatihah dan amin. Yang ke-8, mengucap takbir ketika berpindah dari satu rukun pada rukun. Hak wajibnya, hak rukunnya takbiratul ihram. Hak lain tu tak apa, kita tak kata, pakai bangun. Boleh. Tapi sunatnya kita kata Allahu Akbar. Allahu Akbar kan? Itu sunat. Yang ke-8, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala. Kalau tak baca sah salat. Tapi tak ada bulu lah kita. Nah, orang panggil mana dia tu pelik, tak ada bulu kening. Comel kita comel. Jadi ada kekurangan lah, sah dia tu. Yang ke-10, membaca selawat Ibrahimiyah dan doa selepas membaca tasyahud akhir. Mana selawat tu kita baca dah macam selawat Ibrahimiyah, maknanya selawat yang sempurna tu. Yang ke-11, memberi salam yang kedua. Kalau kita beri salam sah, habis dah semaya kita. Tapi sunatnya kita tambah satu lagi, Assalamualaikum. Kita semaya salam ni biar nampak muka ni, kita nampak pipi belakang tu. Orang belakang nampak. Baiklah, habislah kita pergi kepada perkara-perkara yang membatalkan solat. Apa dia? Yang pertama, makan dengan minum. Duk ngak-ngak dalam semaya. Tapi kalau kita tengah semaya, kita gosok gigi dah tadi, tiba-tiba keluar benda celah gigi, tertelan, itu tidak batal. Yang kedua, bercakap dengan sengaja. Jangan cakap orang mari tanya, jawab pula, aku tengah semaya. Tak, boleh ke tak? Kita wayak kita semaya. Jangan jadi cerita 3 orang baru masuk Islam. Dengar dah cerita dia. 3 orang ni masuk Islam, dia semaya. Ustaz dia kata, kamu salat jangan cakap. Baik guru. Tengah semaya, Allahu Akbar, tikus lalu kat atas. Hak seorang kata tikus. Hak yang kedua kata apa? Jangan cakap, guru marah. Hak yang ketiga kata apa? Muja aku tak cakap. Mana jadi ketiga kan? Dia baru masuk Islam tak? Tapi kalau dia pandai batal lah semaya tu. Cuma macam mana kalau kita nak tegur orang, nak tegur dalam solat, kalau orang laki-laki dia kata subhanallah, orang perempuan dia tepuk tangan, bukan tepuk gini suka tepuk belakang. Begitu. Manakala kita tak imam depan bunyi peh belakang tu, atau orang perempuan tegur kita, tak ada masalah tu. Ninggal apa-apa dalam semaya, tak cukup rukun ke, kita kena perhati molek. Tapi jangan sampai orang perempuan tegur, laki-laki hok belakang lah tegur. Kadang-kadang laki-laki tak tahu apa juga semaya. Tu imam ni kita hari ini di antara perkara yang menakutkan kita kehilangan khusyuk dalam solat. Kita tahu dia ni macam 3 rakaat baru ni. Yalah kau. Nak tegur tak yakin. Pasal apa tak yakin? Kita sendiri pun tak yakin juga. Pasal itulah kata di para ulama, kalau kita solat berjamaah, semaya berjamaah, insya-Allah kita yakin bilangan rakaat. Pasal ramai-ramai. Kalau semaya sore tak lakukan tu. Mana lagi? Yang abidah, memberi salam yang kedua, perkara-perkara yang batalkan solat tadi, bercakap, makan minum dan bercakap. Yang kedua, melakukan pergerakan yang banyak dengan sengaja. Melompat jalan, itu tak boleh. Duduk kewah-kewah tangan, tak boleh. Tapi kalau kita pergerakan sedikit, itu dimaafkan. Contohnya, sah depan kosong, kita jalan naik selangkah 2 langkah, itu boleh. Ataupun kita ni mari nyamuk kekoh kita, gatal kita tak nak. Kita ambil ibu anak jari, kita tok itu, kita garu. Biar sejuta kali pun tak apa, tak batal. Sebab dia tidak gerak banyak, so jari je. Gatal garu, tok itu. Boleh gitu. Tapi jangan kuatlah garunya, dah habis-habis garu apa. Kadang-kadang dia khoya pula, dia tak tahu dia duduk garu. Dia panggil khoya adalah khoya. Oh, masalah besar kita. Yang keempat, meninggalkan rukun atau syarat solat dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran, seperti bersolat dengan tidak berwudu. Tak sah lah. Atau tidak menghadap ke arah kiblat, tak boleh. Yang kelima, ketawa dalam solat. Telah ijma' ulama' bahawa ketawa dalam solat itu batal wudu. Tapi kalau kita terlucu, kita duduk maya Allah Akbar, cucu lalu kau ni kedek-kedek nenek,
kita suka sikit, itu tidak menjadi masalah. Kalau suka bergakak tu tak boleh. Masalah budak-budak nakal dia. Baiklah, sifat dan cara solat yang sempurna, alhamdulillah dalam pembentangan daripada awal tadi, sebenarnya anak campur belaka dia tu rukun dengan solat dengan sunat hayah tu sudah campur. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihat. Tinggal lagi lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak buat gapo? Ni. Kita masuk risalah yang ketiga. Dapat belakang? Ini dia panggil zikir selepas solat. Zikir ni ambil mana? Tuan tulis di atas. Amalan daripada mazhab Syafi'i, daripada kitab Mughnil Muhtaj. Kitab mazhab Syafi'i. Dalam ni ada 10 bacaan. Kalau boleh tulis nombor, tulis. Ada pen, tulis. Bacaan yang pertama lepas kita bagi salam, kita terus istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pandai dah? Pandai rasa. Kemudian kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kembar dua tu. Tulis nombor 1 tu. Itu nombor apa? Nombor 1. Hadis ni sahih dalam Sahih Muslim ada. InsyaAllah dalam buku yang ana terjemah ni, nama dia zikir lepas solat. Zikir pagi betul lepas solat. Ataupun ni, ada pinjah hak ni. Hak warna pink tu. Ni. Hak ni kembar sia dua ni. Hak ni Rumi, ya. Yang ni Jawi. Supaya kalau ada hak ni tak payah ambil hak ni. Nak ambil dua-dua, ambil lah, tak marah. Tapi syarat, gak boleh syarat. Bayar tu. Ini cerita lah. Syarat baca, cakap bayar pula dah. Bayar. Lebih jok pada dia ni. Betul juga tak? Ada setengah kan? Ada juga. Anak ceramah, kita tak silap jual dalam masjid, kita kata, tuan-tuan siapa nak kita ni ambil luar. Nyong ikuti ambil sengoti, bertepik orang jual bayar tu. Dia kata, ustaz kata ambil. Pulak, dia kata macam-macam. Buat dia mengatur tu. Yang pentingnya, dia panggil ni, kita kena baca. Dan dalam ni ada terjemahan dan ada kelebihan dia. Takhrij hadis ada. Mula-mula kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jemaah kata gana pendek ustaz. Ada ustaz baca panjang. Hak panjang tu hak lain. Hak ni riwayat daripada Sauban, hadis dikeluar oleh Muslim yang sahih. Sebab apa anak pilih yang pendek? Sebab kita ada 10 bacaan. Kalau hak panjang depan, biasa ekor tak siapa. Betul tak? Tak siapa ekor. Dia sudah Allahumma anta sallallahu alaihi Al-Fatihah. Amin. Kita kehilangan 10 bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan kita kena ingat. Hak perkara yang sunat ni, kalau kita buat boleh pahala. Kalau tak buat, mak kita kata tak apa. Betul lah tak apa. Tak berdosa. Kita kena tukar sikit. Yang sunat, kalau buat boleh pahala. Kalau tak buat, derah sikit. Rugi. Baru sedap. Kenapa zikir tu? Rugi tak buat. Baru kita mari rasa geram. Perasaan kita, tak boleh tak buat ni. Kena buat juga. Baik. Apa tak buat? Sunat je tu. Bila-bila lalu tu ambil masjid sunat. Rugilah kita. 10 bacaan hak Nabi kita aja tak buat. Tulis nombor 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau nombor 3 itu. Atau nombor 2 boleh. Hak ni untuk zuhur, asar, isya. Kalau subuh, tengok tepi. Selepas solat subuh dan maghrib, kita baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Subuh dengan maghrib. Jangan tukar. Lepas subuh juga kita baca hak nombor 4 ni. Dia panggil doa penerang hati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala
Boleh baca? Tulis. Kita tolak tu doa penerai hati. Makna doa ni kita baca, kita ajar ke anak kita baca, kita ajar ke cucu kita, anak hak nak pergi pasti kena ajar baca ni. Pasal nak suruh terai hati daripada kecil lagi. Biar 5A tu petai lagi boleh. Ni dok dekat anak peresa holo mari ustaz. Pais batal, air sebotol, telur tiup ustaz. Anak ambo nak peresa. Ustaz kata anak mu baca hangit malah biar aku pergi peresa lah senang. Mana? Dah. Mai tiup-tiup. Lah ni kita tiup awal lagi. Daripada kecil lagi kita tiup. Mudah-mudahan dia dapat ilmu bermanfaat insya-Allah. Kita pergi pada bacaan seterusnya, bacaan nombor 4. Ke nombor 5 tu tulis ni. Bermula daripada la haula wala quwata illa billah. Tulis ke atas. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Habis. Hak ni mudah ingat ni doa takbir raya situ. Yang kelima, yang keenam, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Yang ketujuh, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Makna dia comel, ya Allah. Ya Allah, tolong aku untuk berzikir, syukur, buat ibadat yang sebaiknya. Lawa. Yang ke-8, jangan lupa baca 3 kali subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Jangan lupa ni. Jangan terlupa sekali-kali. Tok Imam baca pun kita baca, Tok Imam tak baca kita tak baca juga. Kita bacalah. Yang kita tak baca. Tengok kelebihan dia. Nabi kata apa? Siapa dia baca 3 ni, Allah Ta'ala akan hapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Enggak buih laut banyak mana? Tak nak kira buih ni. Habis dosa kita capuk habis. Pasal tu dalam kita risalah dia kata solat itu menghapuskan dosa. Kemudian jangan lupa yang ke-9 baca ayatul kursi. Nak baca ke mana ayat kursi? Lama sudah maya agak duk dia ayatul kursi. Lagu tu. La baca sungguhlah. Allahu la ilaha illahu sampai ke akhir. Kata Nabi SAW, siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat, tidak ada yang menghalangnya nak masuk syurga kecuali tunggu mati. Nak ke tak saya kita? Jadi ayat kursi ni kita baca 8 kali sehari, 5 kali lepas solat, baca lepas zikir pagi, zikir petang, nak tidur. 8 kali sehari kena baca. InsyaAllah hatu tak mari. Dia cakap hatu ya buat dia ni. Yang terakhir yang ke-10 kita baca 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Insya-Allah tamatlah 10 bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca lepas solat. Yang lain-lain itu tangguh dulu. Ada orang tanya, kenapa orang ustaz tak tulis baca Fatihah? Kita baca dah ke 4 kali dari solat tadi. Baca tak? Baca dah. Lepas maya ni, lepas zikir ni ada sunat ba'diyah. Baca ke tidak pula? Baca pula. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kita dah susun dah. Fatihah, baca dalam solat. Ayat kursi, baca luar solat. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Kalau pengurusi kata ada soalan, dipersilakan. Sebab masa kita tamat setakat, cakap sejam setengah. Tapi ini lebih. Amba tak apa, tidak berlagak dah. Pengurusi kata boleh. Sila, ada soalan tanya. Tulis ke tak ada kau ada lagi? Tulis dah. Tanyalah, tanya. Bismillah. Dipersilakan tanya. Ada soalan mari. Jangan. Tak ada soalan kita nak tanya ni. Janji dah hadir kan? Dia janji dah hadir. Tak ada soalan akan ditanya soalan. Sila. Oh banyak dah.
soalan yang menarik. Dia kata, kenapa dalam selawat tadi tak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan? Jadi ana tulis dalam kitab ni tidak ada Sayyidina sebab kita nukil daripada kitab asal dia. Kitab Sahih Bukhari dia tak tulis tambahan. Habis orang tambah tu, tu tambah sendirilah. Jadi kalau ana tulis salah pula kita. Kita kata Bukhari, sedangkan dalam kitab Bukhari tidak ada, mana-mana kita menambahkan yang tidak ada. Itu tidak boleh, kan? Baik. Bagaimana kita nak khusyuk dalam solat? Sudah dah lah. Tak ada nanuk hari ni, sejam pula ni. Yang pertama, tulis. Ringkas, dia panggil tip ringkas tentang khusyuk dalam solat. Yang pertama, kata di para ulama dalam kitab Musalli ni panjang dia hurai. Kita nak masuk solat dengan hati yang bersedia. Mana jangan duk mikir benda tengah nyari barang, mayat dulu, tak sah. Jumpa selalu barang dalam mayat. Allahu Akbar. Duk set tu anak kaki. Senda kita. Nah. Ya, dia panggil kosongkan pemikiran kita bila kita nak solat. Satu. Yang kedua, hendaklah kita memahami bacaan solat. Kita kena faham kita baca gapo. Dalam Al-Fatihah cukup besar kalau kita ingat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang bersifat dengan Rahman, kesian belas, kasih sayang kepada hamba dia. Sedap. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Para jemaah sekalian, bila sampai sini kita akan rasa takut. Apa takut? Allah yang akan membalaskan semua perbuatan kita. Itu dia panggil kesan, itu yang kita nak cari, kesan dalam solat. Tapi kalau tidak terkesan, tak nampak apa. Maka di antara tip nak khusyuk, kita pergi cari waktu yang kita nak solat tu boleh berhenti hak benda-benda dunia kita buat. Yang kedua, kita cuba memahami bacaan dalam solat. Bacaan dalam solat kita cuba, maka bila kita menghayati, insya-Allah dia akan mari khusyuk dalam solat kita. Ini di antaralah panjang lagi hal lain. Bagaimana nak istiqamah solat sunat dalam kehidupan? Ini menarik. Ana selalu sebut dia panggil projek mega mampu milik. Rasa dalam ceramah dulu kita sebut dah cerita ni, kan? Maknanya kita kena ingat kelebihan solat sunat tu sendiri. Contohnya solat sunat qabliyah, ba'diyah. Ada 12 rakaat, tanda 12 rakaat, ini dia panggil sunat muakkad. Kata di isteri Nabi Ummu Habibah, nama dia Ramlah, siapa dia solat sunat 12 rakaat, satu hari satu malam, tanda 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 selepas asar. Tulis juga lepas asar ni. Nak dengar tu, nak dengar bantahan tu. Jangan pakai tulis tak tu kalau. Lepas asar tak ada. Lepas asar tak ada. Tolak balik. Kan tulis dah kan. 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Berapa? 12 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Habibah, Allah Taala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak ke tak sih? Maka kita motivasi diri kita, aku nak setiap hari mahligai dalam syurga. Bila kita ada rumah dalam syurga, bermakna kita boleh masuk atau tak boleh masuk? Insya-Allah, harapan nak masuk tinggi, kan? Macam kita ada kapun yang ada rumah, kita boleh mari bila-bila. Kita letak gitu. Oh, ni besar kelebihan. Habis semaya duha, tanda syukur. Aku nak bersyukur Allah Taala, kita semaya duha. Jangan ingat semaya duha ni semaya boleh projek ya. Setengah orang ni semaya duha tak boleh tinggal sebab tak boleh projek. Duk main hak dunia nampak kecil. Semaya witir 3 rakaat. Sebab Nabi tak pernah tinggal solat witir, maka kita juga jaga. Jadi dengan cara kita motivasi begini, maka insya-Allah kita akan terasa sayang nak tinggal ibadat-ibadat yang kita buat. Tapi kalau kita main cincai ya. Pasal tu ulama kata solat sunat rawatib kalau tertinggal kita boleh qada. Sebab apa qada? Sebab kita nak maintain, nak jaga. Oi, masya-Allah.
Sudah maya subuhnya orang ber dah. Mana kalau kita pergi masjid, tak ada lah maya sunat 2 rakaat, kan? Tak apa, pergi dulu. Kita semaya subuh berjamaah, kemudian kita qada salat sunat subuh lepas pada semaya subuh dibenarkan. Boleh. Belum asar dia tidak ada 12 tadi. Nak qada lepas asar boleh. Qada. Itu dipanggil maka bila kita terasa benda ni, insya-Allah kita akan sayang nak tinggal. Sama juga dengan zikir lepas solat. Tadi saya kempen, zikir lepas solat ni zikir kunci nak pergi ke syurga. Tak? Kita pun sayang nak tinggal. 10 kali aku tak saya tinggal. Sebab Nabi buat. Sedap lagi tu. Dengan dia tak apa, tak ada maya zuhur asar mari pula. Duk main lagu tu akhir kali tinggal semua kita. Zikir waktu pagi, zikir waktu pagi kita baca dia. Kata Imam Nawawi, kalau kita tak ada baca pagi, qada juga lepas zuhur. Tak ada baca petang, kita qada tengah malam. Zikir apa petang malam ni? Sebab kita nak lawan syaitan. Syaitan ni dia kosek kita, dia ralik kita, leka, tak ada, padai muka saja. Tapi kalau kita qada, dia kata dia ni tak jadi apa ni. Kita tak pergi baca petang, dia baca malam juga, biarnya baca. Dia panggil syaitan ni, dia suka lawan kita. Kalau kita tak ngalah, dia akan kalah. Tapi kalau kita ngalah semua, dia akan benar. Itu masalah, kan? Masalah kita mengalah dengan benar. Masalah dagu ni. Dagu ni dia muka duduk sini. Ada siapa ketulah dagu ni masuk ke tidak? Jadi masuk lagi lah tu dalam muka kita tu. Maka kita tutup di bawah tu. Sempadan dia buat tu. Kan? Lagi soalan? Ada setengah orang tu dia buat anak dagu tak? Dia tutup sini. Tak ada masalah. Cuma dia masalah waktu haji tu. Sebab haji tak boleh tutup muka bagi orang perempuan. Dalam semaya ni kita boleh tutup sampai sekat ni pun tak apa. Pah mulut je. Mulut tak boleh tutup. Kecuali waktu Covid ni boleh. Sila ada lagi? Banyak ke lagi? Nah, bagi banyak. Banyak kita rekah-rekah. Apakah perlu kita qada solat? Orang kita tinggal muda-muda dulu. Orang perempuan tinggal solat tak payah qada. Dia kena qada puasa. Kau hak mana soalan ni? Hak tinggal lain-lain tu. Lepas pada 15 hari tu. Kalau hak tu kita kata kita qada secara perlahan-lahan. Tapi jangan sampai peringkat tidak ada solat sunat qabliyah ba'diyah. Hak muakkad tadi kena buat. Mana kita semaya sunat 2 rakaat, lepas tu kita qada hak lain tu. Kita campur dua-dua. Jangan supaya ada setengah orang ni, setengah ustaz kita ni dia kata kalau ada hutang tak boleh bayar, tak boleh sedekah. Sedap juga ayat dia. Makna kalau ada qada tak boleh maya sunat. Pas bila nak maya sunat? Pas mati tak maya sunat. Pasal banyak tahu nu tak maya dulu nu. Hak lara-lara telah. Jadi kita kata kita campur dua. Kita qada dan kita solat sunat yang ada waktu tadi. Jadi duha jangan ambil banyak. Ambil 2 rakaat paling minima, hak lain tu kita qada. Malu kau orang di masjid ustaz. Qada subuh lah. Orang tak nampak dengan makan maya duha juga. Kunut pula ni. Pula dah. Kena tukar mazhab lah. Mazhab tak baca kunut baru susah. Kunut tak ada akad tangan. Mak ngaji ayat ni. Tak. Dia gini pun tak apa. Allahumma rahdini. Senyap-senyap lepas tu. Dia tak syarat akad tangan kunut. Banyak kita pendek. Yang mana lebih penting, istighfar atau selawat dan zikir? Jawabnya penting belaka. Istighfar lepas kita solat, kan? Zikir waktu pagi, zikir waktu petang, zikir waktu kita zikir. Selawat, Nabi ada dalam hadis paling kurang kita selawat pagi 10 kali, petang 10 kali. Lepas tu setiap kali ada masalah selawat. Tak jumpa cari barang, Allahumma salli ala Muhammad, selawat. Jangan duduk nyopoh. Bahasa gila tak mana. Tak jumpa cari barang, tapi kata Allahumma salli ala Muhammad, lah dia mari. Bila cerah hati, mudah nampak kita punya barang duduk mana. Pasal tu lah untuk guru kita, bila dia cari masalah tak jumpa, Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak kau kepala, selawat lalu. Selawat yang diminta supaya kita perbanyakkan bila bermula daripada maghrib hari Khamis mari sampai ke maghrib hari Jumaat. 24 jam itu tempoh memperbanyakkan selawat. Sebab Nabi suruh banyak selawat pada hari Jumaat dengan malam Jumaat. Hari lain
Pagi 10, petang 10, paling kurang. Kalau boleh 100, kau comel. Kita beri hak nipi-nipi, hak ujung-ujung. Pasal nak suruh ada, insya-Allah. Jadi selawat, zikir, istighfar tidak boleh dipisah-pisahkan. Setiap hari mesti kena ada. Dulu kita bagi risalah kelebihan zikir 4 kalimah. Bagi dah gitu kan? Kau tak bagi lagi. Ijazah dah dulu. Cukup tak cukup 500 kali dulu. Kau lain dah ni. 500 kali dulu ingat. Ada hak anggut, ada tak apa nak anggut. Dia kata ibadat ni ustaz tak boleh royak kau, dia takut riak. Atau royak lah. Cuma kita bimbang takut, bukan tak royak takut riak, tak royak takut tak ada. Tu bimbang. Betul ke bila kita ambil wudu untuk baca Al-Quran, kita tidak boleh guna untuk solat, kita perlu wudu lain? Hak ni kita salah, kita sendiri salah. Saja akan ambil wudu baca Quran, kita persempit jadi sepit. Habis yang betulnya kita niat saja aku angkat wudu, ambil wudu. Boleh baca Al-Quran, boleh tawaf, boleh solat, boleh belaka. Jangan dipersempitkan niat. Niat jangan persempit. Dia kadang-kadang niat ni jadi masalah. Ni ramai orang tua, orang mocik-mocik dia tanya. Dia kata, dia ni kalau boleh sekian gini, dia niat nak makan kambing. Boleh sungguh. Boleh cucu kau, boleh menantu kau. Nah. Pergi tanya ustaz, saya niat nak makan kambing. Ustaz kata tak boleh makan. Pening kepala makcik. Dia niat nak makan kambing. Pergi tanya ustaz tak boleh makan, lagu mana? Bila nak selesai nazariat? Kena meh. Apa tu bahasa tu kena betul. Hak tak boleh makan, dia kata gini. Sekiranya aku dapat sekian-sekian, wajib ke atas aku sembelih seekor kambing ni, maka kau tu dia panggil nazar full, dia tak boleh makan. Dia kena bagi kau orang miskin. Dia nak makan juga, tunggu orang miskin sedekah dia balik boleh. Dia main keluk-kelik. Habis kalau kita niat nak makan kambing, boleh makan. Kena melih kambing ke? Niat ke apa ni? Nak makan. Pergi kedai roti pai ya. Order kambing semikit. Tak boleh royak ni rugi ustaz. Habis dalam kepala kambing terlepas. Nah. Kita niat nak makan, dia panggil sepaling kurang yang kita buat, jadilah dia. Pergi makan kambing, pergi minta roti pai sebutir, kepala kata gula kambing 2 pinggir. Bismillah makan cukup. Melih lah bagusnya. Jangan royak ke, bunuh lalu majlis. Sekiranya kita pergi masjid, tiba-tiba sampai solat di masjid ada kuliah dimulakan. Hal apa nak buat? Adakah kita terus duduk atau solat tahiyatul masjid dulu? Mana lebih baik? Tolong bagi penjelasan. Jawabnya 2 rakaat tahiyat atau kalau kuliah 2 rakaat duha, lepas tu pergi dengar ceramah. Dia kata ada ustaz lah ke? Yalah ke? Dia kata kan? Anak dengar ni. Duduk lalu. Dengar dia ceramah. Pasal apa? Mana dengar ceramah tu wajib, maya sunat tu sunat. Tidak tepat. Pernah Nabi duduk atas mimbar khutbah Jumaat. Masuk seorang sahabat nama dia Sulaid Al-Ghatafani, dia pakai pergi duduk depan Nabi. Nabi kata, "Ya Sulaid, kom. Pergi semaya 2 rakaat dulu baru duduk." Khutbah Nabi, bukannya ustaz sepuh kita ni. Tak kira lah Nabi suruh bangun, kita pakai suruh duduk. Maka yang sepatutnya kita kena masuk sebelum duduk 2 rakaat tu kena buat. Tapi jangan mari-mari depan ni. Mata ke warak gak dok, mari-mari depan ustaz. Tak 2 rakaat tu. Allahu akbar pakai badan. Masuk dalam kamera lah dia. Nah, jangan gitu. Luah lagi ke masjid ni ujung-ujung lah. Setengah masjid tu dia ada beranda, ada tiang, dah. Mari belakang tiang, lepas tu mari duduk depan. Jangan duduk orang panggil, jangan duduk mari tunjuk depan muka orang lah, tak bagus. Tapi kalau dia larang, kita kata larangan itu tidak kena. Sebab hak masjid tidak gugur. Nabi duduk khutbah, Nabi suruh semaya lagi. Kalau kita duduk ceramah, tak kira tak boleh siapa lebih pada hak Nabi lah kita, kan? Ada anak dengar siapa mak bagi tahu tadi lah, dia kata duduk baik. Dia duduk pandai-pandai dia kau ustaz dah suruh duduk. Dia kata, ustaz tak kata apa? Ustaz kata. Jadi sekarang ni ustaz kata, dengar ni ustaz juga. Ustaz Abu Anas kata, solat 2 rakaat dulu, lepas tu baru duduk dengar kuliah. Dah? Hak molek sekali ya, mari belum kuliah lagi lah.
Baru tak ada masalah clear. Dia katanya ada masyakkah lah ada. Kita hidup atas dunia ni. Baiklah. Sudah tamat kita. Soal jawab kita pun sudah tamat. Ada lagi? Jadi tamat dah. InsyaAllah kita terima kasihlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam daurah ringkas kita pada pagi ini. Kita akhiri dengan subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.